Ulama zaman dulu dia sebut bahawa benda-benda yang macam ni tak kira lah kita nak kata apa. Kita nampak ada api ke keluar daripada kubur, nampak dengar orang, suara orang menjerit ke, nampak lubang kubur mendalam pelik sangat, ataupun ada bau busuk ke yang sekarang dihebohkan, darah dan sebagainya. Kalau ia benar-benar berlaku, kalau ianya bukan perbuatan sabotaj, bukan daripada angkara perbuatan nakal, dia betul-betul berlaku. Kalau dia betul-betul berlaku, maka apa kata para ulama? Antaranya Imam Ibn Abil Aiz, dia kata bahawa ianya boleh berlaku dan Allah Ta'ala ada kadang-kadang dia buat benda ni. Dia kata dia buat benda ni dan benda ni sangat ajaib, dia berlaku dengan kudrah daripada Allah Ta'ala, dan ianya pasal apa dia berlaku? Sebab dia bagi pengaruh yang lebih kuat kepada manusia. Dan Allah, dia boleh melakukan perkara ini, menunjukkan benda yang pelik yang macam ni kepada sebahagian orang, manakala orang lain tidak mempunyai peluang untuk menyaksikannya. Jadi kita orang Islam, kita ikut ulama-ulama dahulu pun, mereka mengatakan bahawa dia boleh berlaku kerana dia memberi kesan kepada hamba-hamba Allah yang ingin mengambil pelajaran daripadanya. Orang yang tak mau ambil pelajaran, buatlah macam mana sekalipun, sebagaimana yang kita belajar azab yang Allah Ta'ala turunkan kan kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya. Dan sebahagian peristiwa ni memang diimani bukan sahaja oleh kita, tapi juga oleh agama lain, agama Kristian, agama Yahudi dan sebagainya. Sebahagian daripada kisah-kisah yang pelik ini juga termaktub dalam kitab mereka. Tetapi kita dapati bukan semua manusia menerima perkara ini dan mengambil pelajaran daripadanya. Majoriti manusia tidak mengambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa ajaib ataupun benda-benda yang pelik yang pernah berlaku di alam ini. Termasuklah kadang-kadang siksaan terhadap mayat tu, kita nampak ada ular keluar dari kubur sebagai contoh kan, sehingga menakutkan orang yang melihat peristiwa berkenaan, ataupun keadaan kubur yang tidak macam orang lain, rosak binasa, macam ada orang khianat kepada kubur tu kan, ataupun jasad tu terkeluar dan rosak jasad tu padahal dia baru dikebumikan, baru ditanam, ataupun didapati bahawa seolah-olah ada orang bongkar mayat tersebut dan berlaku kesan-kesan kebakaran yang besar dalam liang lahat dan sebagainya. Dan ini para ulama menyebut dia boleh berlaku dan dipertontonkan kepada bukan semua orang, dia boleh berlaku kepada segelintir manusia yang diberi peluang untuk menyaksikannya. Sebab ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memang memperlihatkan sebahagian, bukan semua, tapi sebahagian benda gaib kepada para hambanya. Timbul pula beberapa persoalan. Kenapa benda-benda macam ni dia boleh berlaku? Kenapa dalam banyak ketika kita tak tahu pun, kita tak nampak azab ni, tapi pada ketika yang lain dipertontonkan kepada kita? Dan adakah setiap benda yang berlaku itu kita boleh judge orang tu dengan confidentnya dan dengan pastinya itulah kesimpulan dia? Contoh yang berlaku di Alustar ni, kita kata, oh sebab dengan darah yang banyak dia orang jahat. Adakah boleh kita buat kesimpulan yang macam tu? Sedangkan imam tempat tu kata dia tu orang baik. Maka apakah kalau kita nampak darah yang keluar ataupun darah yang bertakung dan sebagainya, adakah boleh kita buat kesimpulan bahawa itu petanda dia orang jahat? Ataupun darah yang bertakung itu sebagai isyarat bahawa dia seorang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan makam dia, darjat dia yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini antara beberapa adab yang perlu kita pelajari yang disenaraikan oleh para ulama. Antaranya ialah nombor satu, kalau kita menyaksikan benda-benda yang ajaib, benda yang luar biasa yang macam ni, tak kiralah yang kita nampak tu benda negatif ataupun benda yang positif ataupun benda yang tak pasti macam ni, nampak cecair merah macam darah, ni benda baik ke benda buruk, petanda baik petanda buruk kita tak tahu. Ataupun benda yang nampak confirm negatif, benda buruk, nampak api yang membakar lubang kubur,
kan nampak binatang seperti ular yang besar keluar daripada lubang kubur, ataupun nampak mayat yang dihancurkan, yang dibinasakan dalam lubang kubur dan sebagainya, ataupun kita nampak mayat tadi kekal, tidak terusik sedikit pun, adakah boleh kita dengan jazamnya, dengan pastinya mengatakan dia ni orang baik atau orang jahat? Adakah boleh kita membuat kesimpulan seperti itu? Maka yang pertamanya, adabnya ialah hendaklah kita tidak membuat suatu kesimpulan secara jazam, secara pasti. Tak boleh. Contoh, kita kata bahawa kubur dia terbakar, ataupun kubur dia dipenuhi dengan air. Pasal apa? Sebab atas dunia dia derhaka kepada mak dia. Kita cakap secara pasti. Tak boleh. Walaupun kita tahu atas dunia dia ada buat kesalahan tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana azab kubur adalah urusan ataupun perkara gaib, yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba tidak berhak dan tidak ada authority untuk bercakap bagi pihak Allah. Kita tak boleh nak bercakap bagi pihak Allah, nak kata orang ni kena macam ni pasal dosa ni, orang ni kena macam tu pasal dosa tu. Tak boleh. Secara pasti tak boleh. Yang bolehnya ialah kita mengambil pelajaran supaya benda yang buruk tak berlaku kepada kita. Yang tu cantik. Maksudnya ialah, katalah kita nampak berlaku benda yang pelik pada kubur tu, benda yang dahsyat, nampak api membakar kubur tu. Kita jangan kata, ni dosa dia ni, kan? Kita kata dosa dia berzina ni, ataupun dosa dia tipu orang. Jangan kata macam tu. Tapi yang bagusnya ialah kita cermin diri sendiri. Ini sebagai contoh. Kalau macam ni lah yang kita nampak di dunia, di akhirat kita tak tahu apa nasib kita kalau kita berdosa kepada Allah Ta'ala. Itu adab yang baik. Sebab dia mengembalikan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku tu. Yang tak bolehnya ialah kita kata ini sebab dosa dia menzalimi orang, maka kita bercakap secara pasti. Itu tak boleh. Adab yang kedua, kita perlu tahu bahawa seseorang tu, kita tengok dia orang baik, tiba-tiba kubur dia dahsyat. Macam mana kesimpulan yang kita nak buat? Setahu kita dia orang baik, setahu kita tak tahu pun dia ni orang jahat. Kita tak tahu pun dosa yang dahsyat yang dia buat sehinggakan kubur dia jadi macam tu. Maka adab yang keduanya, kita perlu mengetahui bahawa dosa mayat, kita sebagai orang yang hidup, kita tak tahu. Hakikat sebenar dosa mayat kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab walaupun mayat tu kita kenal dia sebagai orang baik, kita kenal dia sebagai orang masjid, kita kenal dia begitu begini, tapi kita tidak tahu dia mungkin melakukan dosa yang lebih besar yang kita tidak mengetahuinya, seperti syirik kepada Allah Ta'ala. Kita kenal dia sebagai orang baik, tapi kita tidak mengetahui bahawa dia sangat derhaka kepada ibu dan ayah dia. Orang masjid, mengaji, kuliah, tapi tengking mak dia, sombong dengan ayah dia. Kita kata, tak boleh jadi ni, ini bukan azab sebab dia orang baik. Tak boleh juga tuan-tuan, pasal kita tak tahu. Maka sebab itu, benda-benda yang macam ni kita dilarang untuk bercakap secara pasti. Sebab boleh jadi orang yang kita nampak macam baik, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia banyak melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Jadi benda yang macam ni sepatutnya menanamkan rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana azab Allah Ta'ala ni macam-macam peringkat. Ada azab Allah dalam bentuk cash, dalam bentuk segera. Buat dosa, terus datang azab daripada Allah Ta'ala. Ada azab yang macam tu atas dunia. Ada azab dalam bentuk yang ditangguhkan. Kita atas dunia ni bermaharajalela, tak ada masalah apa-apa, sihat walafiatnya, dengan kayanya, dengan orang hormat kepada kitanya, tapi di dalam kubur sedang menunggu azab. Azab sedang menunggu kita. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itu, kita perlu jadikan perkara ni sebagai cara untuk mengenal
bagaimana Allah Ta'ala lakukan kepada para hamba-Nya. Maksudnya ialah ilmu kita ni sedikit sahaja. Kan, ilmu kita sedikit sahaja. Banyaknya kita tidak mengetahuinya. Yang kita tahu pun setakat mana yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang Allah Ta'ala tak bagi ilmu kepada kita sangat banyak. Maka sebab tu, kalau orang tu orang baik sekalipun, tiba-tiba kubur dia berlaku benda yang sangat pelik, maka tuan-tuan sekalian, itu tidak mustahil, sebab para ulama menyebut ada ketikanya berlaku dosa yang dia lakukan yang di luar daripada pengetahuan kita. Tapi nombor 3, dalam keadaan kita tak boleh menjazamkan, bercakap secara pasti pasal apa kubur dia dipenuhi dengan darah, pasal apa kubur dia dibakar dengan api, pasal apa kubur dia dijumpai ular berbisa dan sebagainya. Walaupun begitu, kita tak boleh bercakap secara pasti, tapi kita sebagai orang Islam tetap dianjurkan untuk memohon keampunan untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya katalah kubur kawan kita ni dipenuhi dengan darah sebagai contoh, ataupun nampak kesan-kesan terbakar dan sebagainya, maka kita meneruskan tugas kita sebagai orang yang masih hidup, iaitu dengan cara memohon keampunan Allah untuk dia. Apa yang berlaku di alam barzakh itu urusan Allah. Urusan kita ialah doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Yang tak bolehnya ialah dosa orang-orang yang bukan Islam. Kubur orang bukan Islam. Kalau berlaku apa-apa di kubur orang bukan Islam, yang itu kita diharamkan berdoa untuk mayat orang-orang bukan Islam.